Assalamualaikum, salam sejahtera. Hey, apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Selatan, Thailand dan juga Filipina, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya berbdu, let's go. Come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tekan butang subscribe. Dah lama aku tak buat reaction ke atas video-video hoax yang dibuat oleh segelintir YouTuber daripada negara jiran kita yang tercinta, Indonesia. Sebab yang aku tengok, benda ni memang dia takkan stop lah. Aku buat je reaction, betulkan apa yang diorang bagi tahu salah tu, dia akan buat lagi. Termasuklah kita dah berjaya kasih ban channel-channel bongok ni, tapi dia buat pula channel baru. Tapi yang aku nak buat reaction untuk video ni sebab diorang cakap dah melampau sangat. Apa yang dia buat ni memang full video-video dalam channel dia memang banyak menghina dan menfitnah negara aku, Malaysia. Dan ini adalah antara video yang latest dia buat yang bagi aku sangat-sangat melampau lah. So jom kita tengok apa yang dia nak cakap. Let's go. Hai guys, jumpa lagi. Oh, tu admin dia. Kita akan membahas nasib Sabah dan Sarawak. Minah mana tak tahu. Orang Dia semata-mata nak buat duit lah ni. Kesal karena dianggap rendah oleh orang Semenanjung. Baru-baru ini netizen Sabah Orang dan Semenanjung Sarawak bereaksi menanggapi unggahan seorang pengacara dari Semenanjung, Malaysia. Si pengacara amat merendahkan, bahkan terkesan menghina Sabah dan Sarawak. Dia ni ke dia buat video reaction menarik dekat mengenai isu hal ni? ini. Okey, Video okey, ini okey. memuat pendapat seorang politikus muda dari Sarawak. Yuk kita simak ya. Pada saya, beliau ni dia menghina Sabah dan Sarawak dengan mengatakan kenyataan-kenyataan yang berbaur hasutan dan boleh membuat kegusaran di dua buah wilayah ini. So saya baca kenyataan yang beliau sebut dalam laman Facebooknya. Kawan-kawan boleh pergi ke laman Facebook ya, Aisyah Abdul Jalil. Dia kata di sini, kalau saya kaki tangan awam diminta bertugas di Sabah dan Sarawak, saya akan resign 24 jam. Sebagai warga Semenanjung Malaysia, saya memandang Sabah dan Sarawak bukan tempat yang indah untuk meneruskan kerjaya. Bukan tempat yang praktikal untuk merancang hidup berkeluarga. Bukan tempat yang ideal untuk membesarkan anak-anak pada usia persekolahan. Bukan tempat yang berbaloi untuk merasahi hidup mencabar tetapi terpaksa merisikokan kesihatan mental dan emosi. Let us all be honest, setelah 60 tahun Sabah dan Sarawak join Malaysia, bandingkan apa aja yang ada kat dua negeri ini berbanding Semenanjung Malaysia. Dengan sebegitu besar keluasan geografi, sebegitu ramai rakyat jelata, sebegitu banyak hasil mahsyul bumi, alam dan laut, malangnya Sabah dan Sarawak masih kekal jauh ketinggalan, sangat jauh ketinggalan. Sebab itu kalau nak hukum kaki tangan awam Semenanjung Malaysia, hantar diorang ke Sabah dan Sarawak. It's an open secret. Polis ke, doktor ke, cikgu ke, ATC, faham-fahamlah saja bila dihantar bertugas di sana secara paksa lera. Okey, dan dia juga berkata di sini 60 tahun selepas merdeka bersama Malaysia, Sabah dan Sarawak masih belum berjaya hasilkan rakyat negeri sendiri yang boleh mengisi pekerjaan di negeri sendiri, still terpaksa bergantung dengan rakyat Semenanjung Malaysia untuk berkhidmat di sana. So berhentilah gebang pasal ugutan nak keluar dari Malaysia. Entah macam mana Sabah dan Sarawak nak survive. Ada banyak resources tetapi tak ramai yang berkualiti. Memang susah nak maju dan berdikari. Itu part yang dia menghina Sabah Sarawak. Yang kedua, saya lihat dalam laman Facebook beliau juga mengatakan bahawa isu bendera lagu negeri yang tidak mempunyai perkataan Allah. Jadi pada saya ini juga bermain dengan sentimen perkoman. Saya harap Menteri Komunikasi, Menteri KDN dan juga pihak PDRM tolong ambil tindakan segera dan siasat Aisyah Abdul Jalil ni. Ini lawyer buruk ni. So saya jawablah kenyataan yang dikeluarkan. Yang pertama ya, Aisyah kena tahu Sabah dan Sarawak itu bukan negeri. Sebab itu Sabah dan Sarawak sampai hari ini memohon untuk menggunakan perkataan wilayah. Wilayah apabila kita membentuk Malaysia ni adalah terdiri daripada Singapura, Sabah dan Sarawak. Jadi selama ni orang-orang politik membuat satu statement yang konon-kononnya Singapura keluar itu adalah bilik Malaysia dan gini-gini. Dalam kita nak membentuk Malaysia ya, Singapura adalah wilayah. Sebab itu dia boleh keluar.
dalam MA 63 juga sebenarnya sudah dilanggar, yaitu kita boleh saja Sabah Sarawak itu keluar hari ini kerana Singapura dah keluar. Itu tergantung kepada Sabah Sarawak lah nak keluar. Kak Aisyah, kamu datang ke Sarawak, tidak semua kawasan itu memang teruk kerana keluasan itu yang kamu cakap itu betul. Tetapi untuk kita nak meratakan kemiskinan, pembelajaran dan sebagainya, ini negara maju Singapura pun masih ramai gelandangan tidur di tepi pantai. Saya nak begitu. Kamu Alah, apa video Aisyah kat-kat? Abdul Jalil ni cebok tai dekat pantat kamu, dekat buntut kamu. Pantat tu bahasa Indonesia. Dekat buntut kamu dengan tangan kamu ini cuci, kamu tak payah sembang kencang. Ya. Kita sama-sama dalam negara yang telah terbentuk ni oleh orang-orang politik lama dahulu, oleh pemimpin-pemimpin lama kita dahulu. Kita duduk tak payah nak cerita, nak sembang kencang. Itulah guys, Dekat pendapat lagi. politikus muda dari Sarawak. Ia menanggapi komentar seorang Politikus pengacara dari dia. Semenanjung. Selama ini memang ada perbedaan yang besar antara Semenanjung dengan Sabah Sarawak. Di Semenanjung, politik perkauman amat menonjol. Hampir setiap hari selalu ribut urusan perkauman di sana, terutama konflik kaum Melayu dengan kaum Cina. Walau Wah. dianggap belum maju, kehidupan di Sabah Sarawak Tak Minah jauh ni lebih kau bukan harmonis. orang Malaysia, Dan bai. kaum di Sabah dan Kau Sarawak orang lebih Indonesia rukun. Boleh dibilang sibuk pasal Malaysia hubungan pasal. suku dan agama di Sabah dan Sarawak mirip yang terjadi di Indonesia. Yuk kita lanjut lagi ya. Kamu nak Hei. mengatakan isu Sabah dan Sarawak. Kau buat duit haram je Yang tau dekat pertama, YouTube ni. Sumbangan besar Bloody Sabah hell. dan Sarawak ke Semenanjung itu, itulah yang kamu lihat kemajuan yang ada di Semenanjung itu. Orang-orang politik lama ni, sebab itu anak-anak muda di Sabah dan Sarawak mengungkit isu minyak. Kerana di Semenanjung juga tak maju, tetapi dicuri. Harta daripada Sabah dan Sarawak dibawa ke pusat dan akhirnya hasilnya pun tak nampak di Semenanjung, tetapi tak nampak juga di Sabah Sarawak. Banyak yang saya boleh nak cerita. Kalau Sabah Sarawak tidak duduk dalam Malaysia, memang mungkin daripada awalnya agak susah lah. Tetapi hari ini, kalau Sabah dan Sarawak tu keluar daripada Malaysia, banyak manfaat yang orang Sabah Sarawak boleh dapat, tahu. Betul? Saya Setuju? nak beritahu dekat Aisyah. Sabah dan Sarawak keluar daripada Malaysia, sekarang ni kita dah ramai dah orang profesional. Setuju? Kita dah, kalau contohnya Sabah dan Sarawak itu memerintah negeri mereka sendiri. Yang pertama, kita akan dapat ketua polis negara sendiri. Dah melahirkan satu peluang pekerjaan ni. Kita akan tubuhkan jabatan polis negara kita sendiri. Daripada 4 bintang, 3 bintang, 2 bintang, itu dekat polis. Dekat tenteranya begitu juga. Dekat tentera udara dan sebagainya, ini semua kita akan dapat banyak manfaat. Kita akan lahirkan immigration yang ramai dan tidak perlu. Yang ruginya Semenanjung, peluang pekerjaan kamu semakin sempit. Sabah dan Sarawak, dia akan melonjak ke satu peluang pekerjaan yang lebih banyak kepada orang-orang Sabah dan Sarawak. Dan akhirnya hasil bumi 100% boleh ditakluki oleh negeri, dan akhirnya kalau negeri wilayah itu keluar dan akhirnya boleh dipecahkan jadi negeri kecil dan akhirnya boleh membangunkan. Mungkin kita akan pakai pemimpinnya presiden. Di bawah presiden itu mungkin macam Indonesia, ada bupatinya, ada gubernurnya di setiap, mungkin di Kuching satu gubernur, jadi maka dia lebih ini. Tetapi bukan kehendak kita nak begitu. Tetapi kalau Aisyah nak bercerita begitu, saya rasa struktur politik, struktur rakyat di sini, kualitinya sudah cukup. Begitulah guys reaksi orang Sarawak terhadap pendapat orang Minah Semenanjung. ni. Kita tak mau ikut campur masalah. Aku lagi geram Minah yang Kalau YouTuber Sabah ni dan tau. Sarawak mau lepas dari Kau Malaysia, sibuk pasal itu Malaysia, urusan Pahal. mereka. Pembahasan ini hanya untuk menambah pengetahuan orang Indonesia. Kita hanya ingin tahu Untuk cara apa? berpikir orang Malaysia, terutama kaum Melayu di sana. Tu untuk Sebab apa? kaum Melayu Malaysia selama ini selalu ikut campur urusan bangsa Indonesia, terutama menyangkut budaya dan bahasa Indonesia. Terima kasih sudah Lotak menonton kau.
kepada YouTuber jahanam daripada Indonesia ni kau mengaku je lah kau nak view, kau nak cari duit dekat YouTube. Dan kau pun tahu kan, kalau kau daripada Indonesia buat video pasal Malaysia, memang dapat banyak view daripada Malaysia lah kan. Ini muka ni kalau aku kahakkan dengan ni, memang habis ni. Dekat channel dia ni, dia punya semua video-video dia memang semua ke arah Malaysia, fitnah Malaysia, kutuk Malaysia je ni. Ini geng-geng ni lah ni, maling-maling apa jadah ni. Kepada orang Malaysia dan kepada orang Indonesia juga, cakap korang punya YouTuber ni yang minah YouTuber Indonesia ni 100% tak tepat. Kenyataan daripada makcik bernama Asiah Abdul Jalil ni adalah kenyataan peribadi, tak mewakili warga Semenanjung Malaysia. Tambah-tambah yang dia cakap, seandainya orang daripada Semenanjung ditukarkan tempat pekerjaan dekat Sabah dan Sarawak, dorang akan anggap sebagai hukuman. Sebab katanya Sabah Sarawak ni memang kononnya mundur, tak ada apa-apa. Tipulah. Orang seronok duduk kat Sabah Sarawak apa. Yang sebenarnya dikatakan sebagai hukuman tu adalah, yes, Sabah Sarawak ni jauh, kena naik flight. Dan orang-orang yang kena posting, kena transfer ni, dia terpaksa berjauhan dengan keluarga yang dah kahwin lah, isteri, anak-anak. Sebab itulah dirasakan macam hukuman. Kawan-kawan aku, termasuk abang aku sendiri, pernah je duduk dekat Labuan lah, Kuching lah, Miri lah. Diorang seronok kot duduk dekat Sabah Sarawak ni. Tapi yelah, berjauhan dengan keluarga. Dan komen aku untuk reaction Daniel Jani ni, aku setuju ya, sebab dia orang Sabah, orang Sarawak. Apa yang dia cakap tu semua aku setuju. Itu yang dia cakap tu adalah membalas kenyataan Asiah Abdul Jalil, makcik ni lah. Dan tak adanya kata Sabah Sarawak nak keluar Malaysia lah, nak tiru Indonesia. Buat apa nak tiru Indonesia? Jadi kepada korang, aku akan letakkan link channel Minah ni dekat komen nanti. Korang bolehlah report terus, kasih take down. Sebab video-video ni memang merosakkan hubungan baik di antara Indonesia dan Malaysia. Orang Indonesia juga, aku minta tolonglah report channel ni supaya boleh di take down kan oleh Google sendiri. Jadi kalau korang suka dengan video ni, korang bolehlah share. Dan sekiranya korang ada sebarang komen, bolehlah komen dekat bawah. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Rais Hamid selepas ini, insyaAllah. Semoga stop lah YouTuber-YouTuber daripada Indonesia ni yang geng-geng maling, yang aku tak tahulah dah keturunan keberapa dah, masih lagi ada sentimen dendam apa semua terhadap Malaysia ni kan. Sudah-sudah lah, tak payahlah, move on je lah. So kita jumpa lagi dalam next video. Semoga semuanya dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan, dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum, bye bye, see ya.